Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pak doakan anda sentiasa sihat, ceria dan bertenaga untuk meneruskan perjuangan kehidupan ya. Baik, dalam siri kali ini Pak Su nak kongsikan apakah hubungan di antara emosi, pemikiran dan juga tindakan ya. Kerana mengikut kajian-kajian para sarjana dalam bidang psikologi ya, bila seseorang tu melakukan sesuatu tindakan ya yang kita boleh kesan daripada tingkah laku dia atau behavior dia, ianya melibatkan unsur emosi dan juga pemikiran ya. Ada kaitan antara satu dengan yang lain ya. Jaranglah ya kalau katakan orang tu buat tindakan sesuatu, pemikiran dia tak fungsi. Itu ada berlaku tidur. Ya. Kalau kita tidur kita tak fikir apa kan ya. Ya kadang-kadang sebab kita tak berfikir. Bila kita tak berfikir kita pun tak beremosi ya. Bila kita tak beremosi kita tak buat apa-apa pun ya. Jadi kita kena faham ada hubungan yang rapat antara pemikiran, emosi dan tindakan ya. Baik, kita cuba lihat gambar rajah ni ya untuk kita lebih faham ya. Kalau dalam gambaran jadi kita tengok ada triangle ataupun segitiga ya, kita ada pemikiran, kita ada emosi dan ada tingkah laku. Tingkah laku ni tindakan lah ya, tindakan ya. Dan kita lihat kat sini pemikiran boleh mempengaruhi emosi, emosi boleh mempengaruhi tingkah laku ya. Jadi kalau orang tu bertingkah laku tertentu ataupun dia buat tindakan-tindakan tertentu, mesti ada emosi dan perasaan yang sedang bermain dalam diri dia ya. Begitu juga mesti ada benda yang difikir ya. Yang kita panggil perception. Dia mesti ada buat tanggapan tertentu kepada seseorang ke situasi ke atau objek ya. Maka terzahirlah tingkah laku ataupun tindakan-tindakan tertentu ya. Baik, kalau kita lihat kat sini, kita tengok ya, pemikiran, kalau tindakan itu berasaskan betul-betul pada pemikiran ya, maknanya kita menafikan elemen perasaan ataupun emosi dalam diri kita ya. Tak ada emo ni, kita berfikiran dia, itu dikatakan dia berfikir, dia buat sesuatu secara objektif, dia buat sesuatu secara rasional ya, sebab dia ketepikan elemen perasaan, terutama perasaan yang negatif lah ya. Jadi kita dapat lihatlah macam kita pada objektivitinya ya, kerasionalnya kita semakin besar ya. Apabila perasaan tu semakin kurang ya. Kadang-kadang kita juga buat satu benda berdasarkan perasaan. Pemikiran tak main. Pemikiran zero ya. Ini orang yang terlampau emosional ya. Kadang-kadang kita baca dalam surat khabar kan, dalam media sosial kan. Ada tindakan-tindakan yang macam kita kata macam gila lah ya. Tak dimasuk di akal kita ya. Seorang sanggup buat sesuatu pada seseorang yang lain ya. Pada ibu dia ke, pada bapa dia ke, pada opah dia ke, pada jiran dia ke, pada anak dia ke ya. Kadang-kadang kita tak boleh nak terima ya. Bayi yang sekecil itu dipijak oleh orang yang berat 80 kilo. Bayi dipijak. Ada kat media viral tu ya. Jadi kita tak terfikir kita kenapa dia buat macam tu ya. Jadi dia punya pemikiran tak function dah ya. Emosi itu menghasilkan tindakan. Kemudian ada juga ketikanya kita buat sesuatunya, kita gunakan pemikiran dan gunakan perasaan sekaligus ya. Dan kita buat satu tindakan ya. Dan kalau kita buat sesuatu tingkah laku tindakan berasaskan pemikiran saja, maknanya kita banyak guna rational mind ya. Nak kata emotional mind tak function jugalah, tapi kita kata lebih ya, lebih dominan ya, lebih dominan kepada pemikiran. Jadi kita banyak gunakan pemikiran, kita panggil rational mind. Kalau kita banyak gunakan perasaan itu lebih dominan, yang sangat dominan ya. So kita gunakan emotional mind itu ya. Dan kalau kita guna kedua-duanya sekali, pemikiran pun kita guna, perasaan kita guna, kita kata kita wise mind, minda bijaksana ya. Minda bijaksana ya. Jadi kita akan menghasilkan tindakan-tindakan yang bijaksana juga lah ya. Kerana kita gunakan dua unsur penting dalam diri kita, iaitu pemikiran dan juga perasaan ataupun emosi tadi ya. Baik. Kalau kita lihat untuk buat satu kesimpulannya, pemikiran yang positif digabung dengan perasaan yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif. Ya. Kalau anda yakin bahawa anda boleh dapat A subjek ni ya, dan anda ada perasaan, ada motivasi yang tinggi untuk belajar bersungguh-sungguh, buat ulang kaji, tanya pensyarah, buat itu, buat ini. Ya. So akan anda kemungkinan untuk dapat A itu tinggi, ataupun kemungkinan dapat B plus itu tinggi, ataupun A minus lah tinggi lah. Kerana anda punya fikiran yang positif dan perasaan yang positif tadi ya. Sebaliknya kalau orang itu menggunakan pemikiran yang negatif dan juga perasaan yang negatif, kemungkinan dia akan menghasilkan tindakan negatif.
adil, tak boleh bakso, subjek ni killing subjek. Ya. Nak buat macam mana? Ya. Saya saya belajar pun saya tak boleh nak lulus subjek ni. Ya. Jadi pemikirannya dah negatif ya, perasaannya pun dah negatif ya. Hasilnya apa? Fail lah. Fail lah subjek tu. Ini masalah dia ya. Jadi kita kena kawal kita punya pemikiran ya. Kita kena kawal perasaan kita untuk kita menghasilkan tindakan-tindakan yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar ke, ya, kita bekerja ke, ya, kita aktivis masyarakat ke, ya, kita pemimpin ke, ya, kita ibu bapa ke, ya, kita kakak abang ke, kita jiran ke dan sebagainya, kita pemimpin persatuan sebagainya. Kita kena kawal pemikiran kita kena kawal perasaan kita supaya sentiasa dalam mood yang positif ya, supaya tindakan kita bersifat positif ya. Baik, ini juga satu rumusan yang mungkin kita boleh lihat ya. Kesan emosi ya. Ada tiga, sekurang-kurangnya ada tiga. Boleh jadi empat lah, anda boleh tambah 4, 5, tadi paksa sebut tiga ya. Effect of emotion, kesan emosi dalam kehidupan kita. Dia melibatkan personal life kita ya, kehidupan peribadi. Kita sebagai seorang peribadi, sebagai seorang individu, kita ada kehidupan kita sendiri. Kalau kita pelajar, kita nak jadi pelajar yang berjaya. Kalau kita bekerja, kita nak jadi pekerja yang cemerlang ya. Kalau kita suami nak jadi suami tu, kalau kita bapa nak jadi bapa yang cemerlang, kalau kita ibu nak jadi ibu yang hebat kan. So kita ada personal life kita sendiri ya, secara individu ya, kehidupan peribadi ya. Dan kita juga ada social life sebab kita berinteraksi dengan jiran, berinteraksi dengan kawan, dengan pesyarah, berinteraksi dengan rakan sekerja dan berinteraksi dengan bos ya, berinteraksi dengan business partner kita ya. Kita ada social life kita ya. Ya. So social life ni melibatkan juga career life lah ya. So kehidupan sosial kita juga akan terjejas ya bila kita tidak menggunakan emosi atau perasaan-perasaan yang tepat, yang betul ikut situasi ya. Dan kita dia ada professional life ya, kita ada kerjaya kan ya. Masing-masing orang kerja. Kalau pelajar, anda kerjayaannya pelajar lah. Kalau anda seorang businessman, kerjaya anda sebagai seorang usahawan ya. Kalau anda seorang memimpinlah ya. Kalau anda seorang pekerjalah. Kita ada professional life kita. Dan emosi-emosi yang ada dalam diri kita yang berlaku setiap masa ni, setiap hari, setiap ketika ni, berubah-ubah ni, akan mengganggu kita punya professional life kita ya. Dan ini semua suka tak suka akan mengakibatkan kita punya kompetensi ya. Kalau kita ni diserabuti oleh emosi-emosi yang negatif, di rumah dia negatif, kat pejabat negatif ya, macam mana kita nak nak jadi seorang yang kompeten ya. Kompeten tu makna mempunyai tahap keupayaan yang tinggi ya dalam satu perkara ya. Kita punya personal competence mungkin tak bagus ya. Begitu juga social competence ya. Kita tidak boleh berperanan dengan baik dalam masyarakat. Kita tak boleh berperan dengan baik dalam keluarga. Kita tak boleh berperan dengan baik dalam pasukan kita ya. Dalam komuniti kita ya. Dalam daerah kita, dalam taman kita ya. Dalam environment persekitaran sosial kita tu kita tak competence ya. Kerana kita mungkin didorong ataupun diserabuti ya, oleh banyak emosi dan perasaan yang negatif ya. Kemudian begitu juga dalam konteks profesional ya, professional competence ya, kompetensi profesional, kompetensi kerjaya kita ya. Kita tentulah nak jadi orang yang lebih hebat. Kalau kita nak berniaga, nak untung ya. Kalau kita seorang staff, kita nak pencapaian prestasi kita nak meningkat kan. Kalau kita sebagai seorang aktivis masyarakat, kita nak contribute lebih lagi. Sebagai seorang pemimpin begitu juga ya. Jadi kita ada professional competence yang kita kena tingkatkan dari masa ke masa. Dan ini ada hubungan dan kaitan yang rapat dengan emosi atau perasaan yang kita alami ya, yang kita kena kawal. Macam mana nak kawal ni? Kita kena bincang, kita akan bincang dalam siri-siri yang akan datang ya. Baik, saudara-saudari yang saya muliakan ya, kesan emosi kepada kehidupan peribadi, kehidupan sosial dan kehidupan kerjaya atau profesi kita sangat-sangat besar ya. Perasaan tak perasaan ini berlaku ya. Kerana perasaan sangat berlaku bukan hampir, memang kita ke mana-mana pun kita bawa perasaan kita. Kita bawa emosi kita. Cuma dia meledak, tak meledak itu saja ya. Kalau kita boleh mengawal pemikiran kita secara positif, secara rasional, kita mungkin dapat mengawal emosi kita dan perasaan kita dengan baik ya. Bila kita berhadapan dengan situasi yang mencabar, sama ada di dalam environment rumah tangga, di tempat kerja, di tempat pembelajaran, dalam masyarakat, di jalan raya. Ya. Ini semua dapat kita lakukan, dapat kita usahakan ya. Cuma dalam kesempatan kali ini Pak Su nak tegaskan bahawa
kesan emosi kepada kehidupan pribadi, kehidupan sosial dan kehidupan personal sangat-sangat tinggi dan menjadi tanggungjawab kita untuk belajar macam mana nak kawal emosi kita, macam mana nak kawal perasaan kita, macam mana nak kawal pemikiran kita supaya uh, banyak positif daripada negatif. Kalau boleh negatif tu tak ada lah ya. Ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.